Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah pemelihara sekalian manusia. Malikin nas, yang menguasai sekalian manusia. Ilahin nas, Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia. Minal jin nati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Suratun Nas, manusia, surah yang ke-114, mengandungi 6 ayat pada juzuk yang ke-30. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam menghadapi bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan, bulan keampunan. Maka moga-moganya Allah memberikan keampunannya kepada kita semua dan mendapat keredaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kerana sabda Nabi SAW, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, atau kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampunkan akan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Baik. Jadi sebelum tu saya memperkenalkan diri. Nama yang diberi Muhammad Syakir bin Nasaha. Jadi saya ni bekas pelajar daripada KUKUM, atau nama sekarangnya UNIMED.
Sebab saya masuk dulu daripada nama asal dia dulu, nama KUKUM, College Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia. Kemudian dalam tempoh pelajar masa mengaji itulah baru ditukar kepada nama Universiti Malaysia Police, UNIMAP, sehinggalah macam sekarang ni. Jadi masa belajar dulu saya ambil kos saya 6 tahun. Bermula daripada 2006 sampai 2012. 6 tahun tu bukan sebab repeat paper ke apa tak. Tapi 3 tahun diploma, 3 tahun degree. Bermula dengan diploma, start daripada lepas SPM, mohon UPU online tu. Akhirnya dapatlah nama KUKUM masa tu. Masuk. Jadi diploma masa tu ambil jurusan college jurusan kejuruteraan meteorologi. Kejuruteraan meteorologi diploma. Duduk di nama tempat dulu. Dia dekat Kampung Y. Kampung Y, lepas tu ada bangunan macam rumah flat. Duduk kat situ diploma 3 tahun. Kemudian habis diploma malas lagi nak kerja. Sambung pula dalam bidang ijazah. Sambung ijazah tapi kita tukar kos. Ambil kos kejuruteraan bahan pula. Tapi masih lagi dalam PPK yang sama. Jadi ambil kejuruteraan bahan pun juga 3 tahun. Kerana kalau sambung di tempat sama jadi 3 tahun. Tapi kalau sambung ke universiti lain dia jadi 4 tahun. Jadi malas nak belajar lama-lama. Jadi kita pun sambung kat tempat yang sama je lah. Asal dulu sudah lah. Jadi sambung tempat sama jadi 3 tahun. 3 tahun ijazah sarjana muda kejuruteraan bahan, degree. Daripada diploma 2006 sampai 2009. Kemudian sambung degree 2009 sampai 2012. Alhamdulillah. Selesai semuanya. Kemudian habislah keluar. Dan sempat selepas keluar tu, graduate tu, saya sempat bekerja dalam bidang engineering lah. Cumanya kerja tu macam tak kena lah dengan apa yang kita belajar. Sebab kalau ikut kita belajar ni material engineering, kejuruteraan bahan. Tapi saya masuk dalam bidang construction. Bidang sini bina. Masa tu syarikat yang saya bekerja tu, dia bina tangki untuk buat aircon. Jadi kerja situ tak lama lah, lebih kurang setahun. Lepas daripada keluar graduate tu, kerja selama lebih kurang setahun. Yang memegang masa tu jawatan project engineer. Kemudian dalam tempoh kerja tu, dia jadi tak tahu, hidup kita jadi rasa macam celaru, macam tak tahu nak ke mana. Dari sudut agama pun kita jadi lemah, tunggang langgang dan sebagainya. Akhirnya berminat untuk mengaji ilmu agama. Jadi cari, kita jumpalah pengajian pondok yang dikelolai oleh yang berbahagia guru saya yang mulia Tuan Guru Haji Siddiq bin Nur, atau kita kenalnya dengan panggilan Ustaz Siddiq Nur. Jadi Ustaz Siddiq Nur ni saya kenal dia masa zaman belajar lagi. Masa zaman belajar kat UNIMAP lagi. Di mana ada satu malam tu kawan ajak pergi dengar ceramah. Masa tu kita belum macam ni lagi. Maknanya kita masa tu orang cakap apa, kaki enjoy lagi lah. Geng suar pendek lagi time tu. Jadi dia kata, ada apa-apa malam ni nak buat? Kita kata tak ada apa-apa, free. Dia kata jom ikut aku pergi dengar ceramah. Kita mula-mula malas dengar ceramah ni, malas aku. Tapi sebabkan kawan tu baik sangat dengan kita. Kawan tu baik sangat, jadi dia banyak tolong dan sebagainya, terhutang budi lah juga. Jadi dia teman lah. Dia teman start daripada malam tu lah pengenalan saya dengan guru yang mulia saya ni, iaitu Ustaz Siddiq Nur. Saya kenal dia baru kali tu kenal. Masa tu kita kenal ustaz ni pun tak ramai kenal. Sebab masa tu zaman larang, mana kenal sangat ustaz-ustaz. Lepas tu tak apalah. Lepas dah habis belajar apa semua ni, masa time kerja tu lah, tiba-tiba hati ni dia jadi kuat nak mengaji ilmu agama. Akhirnya masa cari-cari nak ngaji pondok tu, keluar gambar Ustaz Siddiq Nur. Jadi kita teringat balik zaman kita belajar hari tu.
Oh yang ni lah ustaz yang aku dengar ceramah malam hari tu, yang kawan aku duk ajak. Sekali tu je pernah dengar ceramah Ustaz Siddiq Noh, tapi bila kita tengok gambar dia, kita teringat. Bila teringat tu, jadi hati ni nak pergi. Tempat pengajian Tok Guru Siddiq Noh ni di Perak, di Beruas. Tempat yang saya duduk sekarang ni lah. Sampai sekarang saya masih lagi duduk di pondok beliau. Kan? Berumah tangga pun di sini terus. Duduk menetap terus di sini. Dan terus masih lagi mengaji dengan beliau. Jadi, buat keputusan, mula-mula ingat nak ambil cuti je. Ataupun cuti tanpa gaji sebab nak mengaji. Rasa ilmu agama ni kosong tu, zero, tak erti apa. Zaman dulu memang zaman lara lah, main lah, macam-macam lah. Jadi kita nak belajar. Sebab saya pun terfikir juga, saya ni adik-beradik 4 orang. Saya anak yang ketiga. Walaupun begitu, nombor 1 dan 2 perempuan, kakak saya. Jadi kalau ikut sulung lelaki, saya lah. Dari anak lelaki dalam keluarga, saya lah. Maknanya kalau tak ada ayah sok, saya lah tempat ganti keluarga. Tapi jadi kita rasa macam mana aku nak tanggung, macam mana aku nak pegang tanggungjawab ni kalau aku jahil dalam bab agama. Jadi dari mungkin dari kesan daripada tu dan beberapa kesan lain lagi lah, panjang kalau nak cerita. Jadi antara sebab-sebab itulah menyebabkan kita cuba untuk berubah dan akhirnya nak mendekati ilmu-ilmu agama. Masa kerja dulu pun dah ikut kuliah-kuliah di masjid. Jadi hati tu makin minat. Akhirnya nak mengaji pondok. Lama kelamaan tu dia jadi bukan niat dah nak ambil cuti, tapi nak berhenti kerja terus dan nak duduk terus di pondok. Dia tahu jadi nekat sungguh. Jadi akhirnya saya buat keputusan berhenti kerja. Berhenti kerja, terus duduk di pondok. Dan alhamdulillah sampai ke hari inilah saya terus duduk di pondok bersama dengan guru saya, iaitu Tuan Guru Siddiq Noh. Alhamdulillah. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan. Adapun kenangannya, mereka minta tolong bagi kenangan yang tak dapat dilupakan berpuasa di Unimap. Kenangan tu saya pun tak ingat kenangan tang mana. Mungkin sebab lama sangat, 6 tahun duduk sana, sampai tak tahu mana satu yang paling nak dikenang. Kalau ikut macam-macam ceritalah, banyak kisah dan sebagainya, tapi banyak lebih kepada keaiban diri dan sebagainya. Jadi tak payahlah, benda-benda yang dah lama kita dah tinggalkan. Kan? Kerana Nabi SAW bersabda, man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi, man hajara al-muhajiru, seorang yang muhajir, seorang yang berhijrah. Man hajara ma nahallahu anhu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kita nak berubah betul-betul, jadi kita tinggalkan terus apa-apa yang tak elok, yang pernah ada pada diri kita. Jadi alhamdulillah, jadi akhirnya begitulah kisahnya yang dapat kita kongsikan. Cumanya kita pesan kepada keluarga Unimap, adik-adik yang belajar di Unimap, kan, belajar bahagian dunia itu bagus dah, kan, tetapi biarlah kita pasang niat belajar kita ni walaupun dalam bidang keduniaan, dalam bidang engineering dan sebagainya, tetapi biarlah keduniaan itu membawa kita kepada akhirat. Jadi maknanya tak apa kita belajar bahagian dunia ni, bahagian engineering ni, tapi jadikan engineering ini untuk memartabatkan Islam, supaya lahir jurutera Islam yang hebat. Bawa nama jurutera itu dengan nama Islam sekali. Maknanya biar bawa jurutera Islam, barulah Islam tu nampak hebat. Bukan makna semuanya kena mengaji pondok, mengaji agama habis, siapa nak jadi doktor apa sebagainya. Jadi tak ada masalah. Teruskan pengajian, tapi bawa imej agama kita, imej Islam. Buktikan pada masyarakat dunia bahawa Islam itu hebat. Islam tidak mengongkong keduniaan kita, tetapi Islam mengajar panduan bagaimana nak membawa dunia sehingga kepada mencapai kejayaan akhirat, insya-Allah. Jadi sedikit tazkirah, itu pun dah panjang dah cerita. Sedikit tazkirah berkenaan dengan kaitan dengan bulan Ramadan jugalah. Kata Nabi, sabda Nabi SAW, "Idza dakhala syahru Ramadana", apabila datangnya bulan Ramadan, futihat abwabus sama', maka dibuka pintu-pintu syurga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wasul silati syayatin, dan
dibelenggu syaitan-syaitan, ataupun dengan kata lain dirantai syaitan-syaitan. Jadi seperti mana disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, bahawa musuh kita, orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah ini ada 4. 2 yang nampak, 2 yang tidak nampak. 2 yang nampak itu ialah manusia yang jahat dan juga keduniaan. Itu yang kita boleh nampak dengan mata kepala. Adapun yang halus, yang tak nampak dengan mata kepala, iaitu 2 juga, iaitu nafsu dan juga iblis. Jadi kita tak bicara semualah, sebab ini tazkirah yang ringkas sahaja. Jadi seperti mana dalam hadis yang disebut tadi, bulan Ramadan ini syaitan akan dibelenggu, maknanya syaitan akan dirantai. Setengah riwayat, setengah pendapat ulama mengatakan maksud rantai adalah syaitan yang besar-besar. Adapun syaitan kecil-kecil, nasi lagi, maknanya dikurangkan gangguannya itu, kan? Ataupun disusahkan lah gangguannya itu. Jadi maknanya tipu daya syaitan tu pada bulan Ramadan ni mungkin kuranglah kepada kita. Tetapi kita jangan rasa senang, kerana di sana ada satu lagi, iaitu yang namanya nafsu. Dan nafsu, kata Imam Ghazali, lebih berat daripada yang lain-lain. Kerana nafsu ni dia duduk dalam diri kita. Adapun syaitan hasutannya daripada luar. Tetapi nafsu ni duduk dalam diri kita. Sebab kata guru kami, seperti pencuri ada dalam rumah. Kalau pencuri luar rumah, kita boleh buat lah. Maknanya tutup pagar, pasang kamera CCTV lah sebagainya, dan macam-macam kita boleh lindung. Tapi bagaimana nak lindung barang dalam rumah kalau pencuri duduk dalam rumah dah? Dalam keluarga tu sendiri ada tukang curi. Jadi berat sungguh. Macam tu jugalah keadaan nafsu, yakni nafsu tu duduk dalam diri kita. Dan kita kena ingat, nafsu kita tak boleh nak buang. Kerana nafsu inilah kita perlu sebagai diri kita untuk buat setiap apa-apa perkara, nak makan dan sebagainya, memerlukan nafsu. Tapi yang menjadi masalah ialah hawa nafsu. Hawa itulah yang menyebabkan nafsu tadi menjadi meleret-leret sehingga menjadi sesuatu nafsu yang rosak. Seperti mana kata di dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf AS, surah yang ke-12, Allah menyebut di dalam Quran, wa ma ubarri'u nafsi, dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Allah. Maknanya kecuali orang-orang yang telah diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Jadi saya ambil cedok sedikit daripada kitab Minhajul Abidin. Bagaimana secara ringkas sajalah bagaimana untuk kita mengawal hawa nafsu kita ni di dalam bulan Ramadan. Sebab Allah dah ikat dah setan. Tinggal satu je lah lagi untuk kita tewaskan. Moga-moga dengan pengajian ini memberi kekuatan kita bersama oleh Allah SWT kepada kita semua untuk melawan hawa nafsu ini sehingga kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan suci bersih, terhapus daripada segala dosa dan berubah menjadi seorang yang lebih baik daripada sebelum ini. Kan? Jadi kata musannif, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, kata ulama kami ahli sufi radhiyallahu anhum, dan sungguhnya menghinakan dia. Maksud menghinakan di sini, menghinakan akan nafsu itu dan memecahkan hawanya, memecahkan hawa nafsu dengan 3 perkara. Imam Ghazali beri pesan 3 perkara. Bagaimana nak kita nak bertarung ataupun kita nak menyekat nafsu kita daripada menjadi nafsu yang liar. Yang pertama, kata Imam Ghazali, menegahkan syahwatnya. Tegahkan keinginannya yang berlebih-lebihan. Ingin permulaan itu perlu. Kita teringin nak makan, tak apa. Tapi jangan melebih-lebih. Ingin nak makan tapi makan nak banyak. Nak berharta boleh, tak ada masalah. Tapi nak berharta biar nak banyak. Jadi itu yang dipanggil syahwat. Maka bahawasanya, kata Imam Ghazali, dia ibaratkan nafsu seperti binatang liar. Dia kata binatang yang liar itu lambat ia apabila dipenjara akan dia dan dikurungkan rumputnya.
ibarat macam binatang liar. Contoh macam anjing gila lah contoh. Binatang liar. Binatang liar ni kalau kita tambat dia, ikat dia, kita kurung dia, dia akan jadi lemah. Tapi kalau kita biar dia, habislah dia rosak, kejar orang lah sebagainya. Jadi ikat dia, kemudian tambat dia dan kurung dia. Begitu juga hawa nafsu kita. Jangan biarkan ikut saja permintaan hawa nafsu kita, kita akan jadi rosak. Maka tambat nafsu kita. Sekat dia, kata boleh nak makan tapi setakat ni. Contoh, sepinggan ni je, jangan tambah. Contoh, jangan lebih. Ambil lauk, banyak ni je, jangan lebih. Ni lagi-lagi bulan Ramadan ni kan. Bila nak buka puasa tu, kita nak beli barang makan untuk nak berbuka. Masa tu nafsu membuat-buat. Yang ni nak, yang tu nak, yang ni nak, yang tu nak. Jadi kita letak had, setakat ni je. Berapa jenis lauk? Contoh, boleh nak makan 2 lauk sekatkan dia. Seperti itulah kita sekatkan atau kita kurungkan binatang liar tadi. Maka dia akan jadi lemah. Dia tak boleh nak pergi mana. Tapi kita kena disiplin sungguh-sungguh. Jangan alah kali beli juga banyak kan. Tak jadi. Kena buat betul-betul. Penjarakan dia dan kurangkan rumputnya. Jangan bagi makan banyak. Bila makan banyak ni, jadilah diri kita lemah, terikut hawa nafsu, malas, mengantuk, nak tidur banyak dan sebagainya. Sebab apa? Kes daripada makan banyak. Jadi kurangkan makan, sekatkan. Jangan melebih-lebih. Apa-apa pun apa kita buat atas dunia ni, walaupun barangnya barang halal, barang yang kita memang boleh milik, harus, tak ada masalah, bukan barang haram. Tetapi ingat, jangan berlebih-lebih juga. Dalam mengumpul harta begitu juga. Boleh nak memiliki harta, tapi jangan berlebih-lebih. Jangan terlampau banyak-banyak, sebab dia akan menyebabkan hawa nafsu kita menjadi berlebih-lebihan. Kemudian yang keduanya, ditanggungkan berat ibadat atasnya, kata Imam Ghazali. Maka bahawasanya himar yang liar apabila dilebihkan pada muatannya serta dikurangkan daripada rumputnya, hina ia dan mengikut ia. Seperti macam keldai, dia kata himar. Himar ni kalau kita bagi dia makan kurang, lepas tu kita bebankan dia dengan berat, dengan barang-barang. Sebab zaman dulu orang Arab, dia bawa barang-barang disangkut atas badan keldai. Jadi bila muatan berat, dia akan tunduk ikut dengan laparnya dan sebagainya. Begitulah. Hawa nafsu kita begitu tak? Kita kurangkan makan ni, dia dah elok dah kurang makan dengan siang tak makan ni, maknanya nafsu kita akan tertunduk. Kemudian dibebankan dengan banyak ibadat. Buat pelbagai-bagai ibadat. Ni bulan Ramadan, bulan ibadat. Macam-macam kita boleh buat dengan semayang tarawihnya. Buat tak apa, walau dalam PKP kita buat di rumah. Selalu kita buat di masjid, kita jadi makmum. Hari ni kita try, kita jadi imam sendiri di rumah. Kita belajar macam mana nak jadi imam sendiri, nak semayang sendiri di rumah. Tapi kena buat sungguh. Banyakkan ibadat, hafal Quran ke, baca Quran ke, tadarus dan sebagainya. Banyakkan perkara-perkara ibadat. Lagi-lagi PKP ni tak ada keluar ke mana dan tak ada apa benda nak buat. Kita buat ibadat lah. Daripada pagi sampai ke malam, penuhkan dengan ibadat-ibadat. Solat duhanya dan sebagainya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, minta tolong dengan Allah Ta'ala dan memecahkan hati kepadanya dengan bahawa ditolong bagimu akan dia, dan jika tiada, maka tiada kelepasan bagimu. Dan yang ketiga, tak lain tak bukanlah, bila kita dah berusaha dan berikhtiar, barulah kita meletakkan tawakal tu ala Allah. Dia kena begitu, bukan terus tawakal bulat-bulat. Tak, kita usaha ikhtiar. Bila usaha dan ikhtiar kita dah lakukan, maka kita serahkannya kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah. Sebab tu kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila mereka bertanya kepadamu mengenai aku, fa inni qarib, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku sangat hampir kepada mereka. Uji budak watad da'i idza da'an, aku nak memperkenankan doa apabila orang itu berdoa kepadaku. Minta kepada Allah. Allah nak perkenan dengan syarat kita doa pada Allah. Dengan kita berdoa pada Allah, insya-Allah Allah akan perkenankan permintaan kita. Minta pertolongan kepada Allah, kerana Allah lah yang mampu memberi atau membantu segala apa yang kita perlukan. Kita kena ingat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlebih kurang itulah sedikit tazkirah yang dapat kita kongsikan bersama-sama kepada warga Unimed. Dan dengan ini juga saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia. Ramadan Mubarak, Ramadan Karim.
Sahabat menyebut, dan insya-Allah kalau Allah memberikan kesempatan hidup, kita bertemu lagi di bulan Ramadan yang seterusnya, dan kalau Allah beri lagi kesempatan hidup juga, kita dapat bersama-sama merayakan Aidil Fitri selepas habis daripada bulan Ramadan ini. Moga-moga kita semua berjaya di dalam madrasah Ramadan ini, dan kita keluar daripada Ramadan dalam keadaan bersih suci, diampun oleh Allah akan segala dosa, dan mendapat kelepasan daripada api neraka, dan dimasukkan ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar tu pertemuan kita, moga-moga kita akan dipertemukan lagi insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.